berkaitan dengan konsep atau maksud kalimah la ilaha illallah. Okey. Jadi ramailah yang dah baca tu. Ada yang okey, ada yang sederhana okey. Ala kulli hal, dilihat baliklah apa yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah sebelum kita mulakan yang lain. Perkara ni perkara asas penting. Jadi kalau perkara ni tak difahami, jadi kita tak boleh nak bincang panjang Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Baik. Jadi kalimah la ilaha illallah kita bincang kalimah la ilaha illallah, perkara asal lah. Biasa nak mati pun sebut la ilaha illallah. Nak masuk syurga pun ni ditanya la ilaha illallah, dalam kubur pun ditanya la ilaha illallah. Jadi sehebat mana pun manusia kat dunia ni, kalau tak mengenal Allah Ta'ala, maka tahapnya tu lebih hina daripada makhluk-makhluk yang lain Jadi kita lihat di sini kalimah la ilaha illallah. Jadi apa maksud kalimah la ilaha illallah ni sebenarnya? Kalau ikut dari terjemahannya, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Ini maksud terjemahan ni lah. Tapi bila lihat kata-kata ulama, banyak 2-3 kata ulama dalam ni berkaitan kalimah la ilaha illallah. Baik. Kalimah la ilaha illallah ini asalnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala ni fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, ketahuilah ataupun pelajarilah ataupun hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, atau tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Jadi dalam kalimah Arab, bila ada perkataan illa ini bermaksud peneguhan atau takkid. Maknanya satu benda yang kuat, mesti, perkara yang wajib. Jadi dengan nama Allah, selepas illa ni illa, lepasnya ada nama Allah kan. Okey. Jadi bermaksud wajib bagi Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan tiada lain yang berhak selain pada Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala tidak berhak menjadi Tuhan. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Ini pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian pandangan Ibn Qayyim pula dalam kitab Al-Bada'. Dia mengatakan bahawa la ilaha illallah ini li'annahu lam yasbit ilahiyah, maknanya tidak disabitkan ketuhanan, lillahi ta'ala, maksudnya hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Wa hadhi a'zamul kalimah tadammanat bil wad'i nafi ilahiyah amma siwa Allah. Dan ini merupakan sebesar-besar kalimah yang mengandungi padanya penafian Tuhan selain Allah. Maksudnya kita nafikan Tuhan selain Allah Ta'ala, siwa Allah selain Allah Ta'ala. Wa itsbatuha lahu biwasfil ikhtisas, dan kita menthabitkan, kita meyakini, kita tetapkan bahawa Allah itu ada sifat yang khusus baginya, iaitu Tuhan, Allah Ta'ala. Okey. Ini pandangan Ibn Qayyim. Baik. Pandangan Imam Al-Qurtubi, ada 3 pandangan. Pandangan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, kalimah la ilaha illallah bermaksud la ma'bud illa huwa. Tiada yang disembah melainkan Allah. Ma'bud ni sembah. Allah. Okey. Baik. Kemudian pandangan Syekhul Islam, dia kata al-ilah wa ma'bud al-muta'. Tuhan itu maksudnya yang disembah, yang ditaati. Fa innal ilah wa ma'luh, dan ilah ni iaitu yang dituhankan. Siapa dituhankan? Allah Ta'ala. Wal ma'luh wallazi yastahaqqu an ya'buda, dan yang dituhankan tu yang berhak untuk disembah. Allah lah untuk disembah.
Okey. Kemudian disifatkan lagi oleh Syekh Islam ini bahawa sifat-sifat yang mesti ada kita ketika mana kita sebut la ilaha illallah, ya, bukan sekadar kita hanya mengucapkan di mulut sahaja, tetapi mesti ada yang pertama al-mahbub. Mahbub ni yang dikasihi, Allah yang paling dikasihi. Ghayatul hub, matlamat kasih kita pada Allah Ta'ala. Mesti kata gitu, ya. Al-makhdu' lahu ghayatul khudu', yang ditundukkan, ya. Kita tunduk pada Allah Ta'ala, ya. Khusyuk, tunduk ini pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala. Okey. Maksud al-mahbub ini yang disukai, yang disembah, iaitu hati kita ni suka pada Allah Ta'ala. Dan kita tunduk bagi Allah Ta'ala dan kita merasa hina bagi Allah Ta'ala. Kita rasa hina, diri kita ni hina. Ya, Allah Ta'ala tu hebat. Wa takhafatu, kita takut pada Allah Ta'ala dan kita harapkan Allah Ta'ala. Tarjuhu, kita harapkan segala-galanya pada Allah Ta'ala. Ini secara ringkas berkaitan dengan Syekh Islam. Okey. Okey. Pandangan Ibn Rajab dulu, ya. Ini tadi Ibn Qayyim, tadi Qayyim ni Ibn Qayyim, tak apalah, dia sama sikit. Ibn Rajab pula menyatakan al-ilah, Tuhan tu ialah yuta' fala yu'si, yang ditaati dan tidak dimaksiatkan. Tidak dibuat maksiat pada Allah Ta'ala ni. Tidak apa, kita tidak melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Haibah lahu wa ijlal. Haibah, Allah ni hebat. Ya, baginya Allah kehebatan. Ijlal, di mana ada ketinggian. Mahabbah, ada kasih. Khauf, takut. Roja, harapan. Kita mengharapkan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Tawakulan, tak dengar Ustaz. Dia tersekat-sekat. Tak jelas Ustaz. Tak dengar. Kita berita. Okey. Mohon respon, okey tak? Okey dah Ustaz. Oh, Ya, jadi Ustaz. tak dengar ya? Tadi tersekat-sekat, dia macam stop. Oh, Ustaz daripada Watawakal. bertawakal ya. Okey. Jadi itu daripada Ibn Rajab tadi, ya. Mana tawakal, memohon pada Allah Ta'ala, su'alu minhu, mohon pada Allah Ta'ala, wa du'a lahu, berdoa pada Allah Ta'ala, wala yuslihu hadza kulluhu illa Allah Azza wa Jalla, dan tidak dikatakan baik kecuali semua pada Allah Ta'ala. Allah saja yang baik, ya. Jadi kita kena ikhlas dalam menyebut kalimah la ilaha illallah. Okey, setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? Okay, saya nak tanya seorang-seorang ni. Main dah ni. Ada soalan ke? Tak ada Ustaz. Ada 93 orang ya, ramai pula ya. Bukan 88 orang je ke? Ustaz. Ha. Tanya Ustaz. Boleh. Sahabat Asfar. Kan kalau kalimah tauhid tu kan la ilaha illallah Ustaz. Ya. Kalau yang sama dengan syahadah dia tu yang Muhammadur Rasulullah tu Ustaz, dia tak sekali ya Ustaz? Sekali. Kita tak bincang lagi Muhammad Rasulullah. Kita bincang la ilaha illallah dulu. Okey Ustaz. Ustaz. Betul lah. Sebab dia kena mula. Sebab kalimah la ilaha illallah dia ada nafi dan isbat. Nafi ni maksudnya la ilah tu nafi. Kita membuangkan segala-galanya. Kita kosongkan diri kita. Illallah kemudian kita sabitkan kepada Allah Ta'ala. Nafi dan isbat. Jadi siapa belajar akidah ni banyak-banyak mohon Allah Ta'ala bagi Allah bagi petunjuk. Sebab biasanya bila belajar ni ada gangguan lah, syaitan tak suka. Jadi kita mohon Allah Ta'ala agar Allah berikan kita petunjuk untuk faham ilmu mengenal Allah Ta'ala ni. Ya. Okey. Baik. Ada soalan tanya ya. Ada. Sekejap. Ulang semula. Tak jelas, tak ada soalan. Tak ada soalan, okey lah tu. Okey. Baik, seterusnya ini kalimah la ilaha illallah. Okey.
Baik. Banyak lagi lah, Imam At-Tayyibi pun kata tentang kalimah ini. Okey, al-maktub, dia kata al-maktub yang telah tertulis bahawa Allah itu sebagai Tuhan, ya. Kemudian ini pandangan yang lain lah. Okey. Baik, kita pergi kepada pandangan maksud Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ya, ini Muhammadur Rasulullah. Jadi selepas kita saksi bahawa tiada Tuhan sembah melainkan Allah, maka kita wajib bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, hambanya dan rasulnya. Baik, bila kita kata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, jadi dalam syahadah kita tu maksudnya wa syahida bidzalika, iaitu kita saksikan dan demikian, saksikan. Dan wa huwa ma'tuf. Apa itu ma'tuf? Ma'tuf ni waw ni ataf. Muhammad ma'tuf. Di ataf ma'tuf pada mana? Asyhadu an la ilaha illallah tu. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan sembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Itu maksud dia, ma'tuf sebelumnya. Ala niat tikrar amil, dengan niat yang diulang. Kena ulang mana diulangi bahawa bersaksi itu diulang semula. Maksud al-abdu di sini adalah mamluk al-abid. Mamluk ini yang dimiliki dan seorang hamba. Mana rasul itu hamba. Rasul bukan Tuhan. Rasul itu hamba. Annahu mamluk lillah, yang dimiliki bagi Allah Ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wal ubudiyatu khassah wa sifatin, dan kehambaan itu secara khusus dan satu sifat. Ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita lihat martabat Rasulullah sebagai hamba pula. Kata fa'ala maratibil abdi al-ubudiyah khassah wa risalah. Maksudnya Rasulullah ni paling tinggi martabatnya di kalangan hamba yang beribadah khusus kepada Allah Ta'ala dan risalah ataupun rasul-rasulnya. Allah utuskan makhluk ni, ada di kalangan manusia, ada di kalangan jin, ada di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Di kalangan manusia, Rasulullah paling tinggi. Di kalangan jin, Rasulullah paling tinggi. Di kalangan makhluk-makhluk yang lain, Rasulullah paling tinggi. Di kalangan para nabi pun Rasulullah paling tinggi. Walaupun Adam AS itu dijadikan lebih awal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal al-khalqi fi hataini sifataini syarifataini. Jadi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih sempurna kejadian atau makhluk kejadiannya dalam dua sifat yang mulia ni. Apa dia? Rububiyah dan uluhiyah. Bagaimana Rasulullah mentarifkan Allah sebagai Tuhan ataupun mengetahui Allah sebagai Tuhan yang paling hebat. Dan bagaimana Rasulullah beribadah pada Allah ialah paling hebat daripada yang lain-lain. Baik. Okey. Lain-lain. Baik. Abduhu wa rasuluh. Ini daripada matan ni lah, atas ni matan, ini syarah kitab ni, saya ambil kitab ni. Abduhu wa rasuluh, maksudnya didatangkan dua sifat, hamba dan rasulnya sebagai li-ifrat wa tafrid. Ifrat tafrid maksudnya ifrat tu sifat hamba itu, tafrid sifat yang lebih daripada hamba itu. Sebab hamba tu hambalah. Rasul tu kelebihan bagi seorang hamba. Sebab tak semua hamba ada menjadi rasul. Dipanggil Jadi fa inna katsiran mimma yad'aya anhu min ummati afrad bil ghulwi qawlan wa amalan. Kebanyakan dari siapa yang mendakwa daripada umatnya sebagai afrad, sebagai memberi kelebihan hamba ni, maka dia dikira sebagai ghulwi. Ghulwu maknanya seorang yang melampau, engkar. Dari sudut perkataan atau amalan. Maka kita tak boleh jadi sebagai Nabi, kita tak boleh mengaku Nabi, kita tak boleh mengaku lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu antara istipati yang okeylah setakat ni. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Siapa masuk ni? Ridwan Shah baru nak masuk. Awang masuk. Paramila lambat masuk dia ni.
Okey, ada soalan? Tak ada ya? Okey, selesai. Okey. Yang ni keterangan untuk kerja minggu lepas ke? Ya, terangan untuk minggu lepas. Saya nak bagi faham dulu. Sebab kami baru masuk minggu ni. Oh ya ke? Tak apalah, yang baru masuk tu tak apa, dengarlah. Tak masalah. Sebab kena faham dulu konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni sebelum belajar mana-mana ilmu. Kalau tak faham nanti dia susah sikit. Sebab kita nak konsep, nak faham konsep bila mana kita sebut la ilaha illallah tu, kita tahu apa intipati la ilaha illallah tu. Bukan sekadar hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berbeza orang awam dengan orang yang belajar lah. Ya, lepas ni boleh faham lah. Ya. Sebab bila faham ilmu ma'rifatullah ni, dia akan datang ilmu-ilmu yang lain yang Allah berikan, insyaAllah. Mudah ilmu-ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu dunia, akan mudah. Sebab kita kenal Allah, Allah bagi kita sesuatu, insyaAllah. Akan datang juga saya akan bekalkan dengan beberapa zikrullah ya. Zikrullah ini tujuannya untuk kita amal. Saya nak share satu, ya. Okey. Saya nak share, nampak ni ya? Ini zikir. Zikir. Nampak tak? Besar. Okey. Nampak zikir ni? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak ya? Zikir ni mustajab. Guru saya bagi, guru saya amal, alhamdulillah. Saya pun amal, alhamdulillah. Mustajab. Okay. Doa ini, zikir ini dibaca ketika ditempa kesukaran, duka cita dan sakit. Sekarang ni mungkin musim COVID-19 kan. Macam-macam kesukaran lah. Kalau rasa susah nak belajar, susah nak hidup, ada suami kadang susah rumah tangga, susah. Sebenarnya kita kembali pada kalimah la ilaha illallah. Ya. Ramai yang datang jumpa saya macam-macam nak tanya kan. Tapi nak selesainya kembali pada kalimah la ilaha illallah, solat dengan tinggal, dan saya boleh berikan anda doa ni, boleh amal lah. Okay. Amal. Ini himpunan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Okay. Saya bacakan, nanti saya akan share dalam WhatsApp group ya. Baik, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Maknanya kita bertawakal pada Allah yang Maha hidup yang tidak akan mati. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ini dalam ayat Quran ya. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Kemudian la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, la ilaha illallah rabbul 'arsyil karim. Ini doa untuk hajat. Ya, kalau nak hajat sesuatu mulakan dengan kalimah ni. Besar kedudukannya ni, ya. Maknanya kita kata la ilaha illallah al-azimul halim, Allah Maha besar, Maha lembut. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, Tuhan arasy yang hebat. Makhluk paling besar yang Allah ciptakan ialah arash. Paling besar. Beratusan berjuta malaikat, ratusan juta malaikat menanggung arash ya, dan berzikir dalam arash. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Ya, maknanya Allah Tuhan langit. Sama banyak langit ya. Ada 7 langit dan bumi. La ilaha illallah rabbul 'arsyil karim, dan Allah Tuhan arash yang mulia. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah banja'ali min kulli dhaikin faraja wa makhraja. Maksudnya ini dalam hadis ya. Ya Allah, jadikan bagi aku setiap kesempitan itu jalan keluar dan jalan kemudahan. Dan ini ayat Quran, ayat
1000 dinar istilahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya, kemudian baca wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin 40 kali. Ya, dan mohon kepada Allah Taala apa kesukaran kita itu untuk dimudahkan. Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkanlah insya-Allah. Ya, sambil kita belajar ni saya akan selitkan beberapa zikrullah boleh diamal ya. Insya-Allah. Okey. Ada soalan tentang zikir ni? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz, tak ada. Bila nak baca, yang terbaik baca lepas solat. Itu boleh solat, selepas solat ya. Kalau mana-mana nak baca pun boleh bacalah. Kalau nak baca sekarang pun boleh juga ni. Sekarang ni kira majlis ilmu lah, tapi majlis ilmunya jauh-jauh ni. Seorang kat sana, seorang kat sini. Baik, baik kita teruskan dengan yang lain ya. Okey, nampak Baik, seterusnya kita sambung berkaitan dengan kuliah kita. Jadi kuliah ni kuliah pertama sebenarnya. Kita dah bincang berkaitan dengan ta'rif akidah Islamiah yang lepas. Jadi boleh rujuk dalam minggu lepas saya ada rakam tak? Kuliahnya. Ustaz. Ha? Ustaz tak tekan rakam. Itulah. Tak apalah, nanti saya rakam, saya upload lah. Tapi yang ini saya nak skip lah. Yang ini ta'arif dah bincang yang lepas. Akidah tu apa, nama-nama nama-nama bab iman Ini nama al-iman. Kita bincang lepas lah. Iman maknanya tasdik, membenarkan, iaitu membenarkan apa yang telah datangkan Rasulullah SAW daripada agama, kata yang penting, dan seumpamanya dengan dalil-dalil yang yakin. Kita bincang yang lepas, ta'rif ni. Ini pula ta'rif usuluddin oleh Imam As-Sufai. Ini ada 15 ta'rif, kita pernah bincang yang lepas. Berkaitan dengan usuluddin, asal agama, apa maksud usuluddin tu? Inilah antaranya. Ada 15 ta'rif. Okay. Kemudian kita dah bincang ta'rif seterusnya, panggil fiqhul akbar. Akidah ini bermaksud fiqhul akbar juga, fiqh ilmu yang paling besar, iaitu ilmu berkaitan dengan jalan untuk menuju kepada akhirat. Ilmu akidah lah Allah Ta'ala. Baik, alaqah ini kita masuk alaqah. Saya tak masuk yang alaqah ni sebenarnya. Belum Okey. Belum. Kita lihat apa itu hubungan di antara akidah dan pendidikan, tarbiyah ni. Kenapa penting dan tarbiyah ni? Sebab dalam hadis Nabi, kebanyakan hadis Nabi ni rujuk kepada tarbiyah, pendidikan. Sebab Nabi nak ajak umat dia. Jadi yang pertama, tanasub al-ilmu wal iman wa tarbiyah. Ada hubungan antara ilmu, iman dan tarbiyah. Baik. Pertama, dalam Al-Quran, asyara Al-Quranul Karim udatul marad. Banyak ayat tentang ilmu agama. Yatakamilani yata'awanani. Dua-dua melengkapi dan saling membantu. Dalam apa? Fi jalal haqiqah wa takwim suluk. Dalam meninggikan hakikat satu kebenaran dan menilai tingkah laku ataupun menentukan kelakuan yang baik. Dalilnya dalam firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah Ta'ala di kalangan hambanya itu orang-orang yang berilmu. Jadi dalam ayat ni konsep yakhsha ni, khasyah taqwa, maknanya berkaitan dengan akidah. Ibadah pun hamba berkaitan akidah, berkaitan dengan iman.
dan dia kaitan dengan ulama ilmu. Jadi orang yang berilmu itu sifatnya beriman dan sifatnya bertakwa. Ini dalil ya. Ini yakhsha ni khasyah, dia berbeza dengan ta'rifan khauf. Khauf ni takut juga. Dalam surah apa itu? Quraisy, Allah SWT berfirman wa amanahum min khauf, aman daripada ketakutan kan. Iaitu takut fitrah, takut kita takut pada benda yang apa, benda yang sakit, takut pada benda yang gerun, benda tu takut fitrah, itu normal. Tapi yang ini takut berdasarkan ilmu kita mengenal Allah Ta'ala. Okey, itu maksudnya. Di bawah, fal ilmu bi anwa'ihi wasilah lil usul wa ta'aruf 'ala ad-din. Ilmu ini dengan jenis-jenisnya merupakan satu jalan untuk sampai dan mengenal agama. Ya. Wa taghzibuddin, siapa yang mendustakan agama, sababu jahil, dengan sebab dia jahil. Tasarruk ni maksudnya nak cepat je. Tasarruk nak cepat, contohnya orang nak faham agama nak cepat je. Hari ni ramai orang nak cepat agama ni. Ya, ini ajaran sesat ni. Wa isdar al-ahkam, dan dengan sumber hukum sebelum ihatah, menguasai bi jami' anasil mawdu', sebelum menguasai semua unsur-unsur topik dalam agama. Sebab nak belajar ni kena satu-satu. Ilmu anda kena ada. Sebelum jadi guru, anda belajar pedagogi, anda belajar macam-macam lah, psikologinya, macam-macam. Itu ilmu alat. Ni ilmu dalaman anda ni. Apa bidang ilmu ni? Anda kena kuasai akidah, kuasai fiqh, kuasai tauhid, akhlak ataupun tasawuf. 3 ni asas kena. Kalau tidak, pendekatan anda yang hebat tu tak dapat memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Nabi SAW kana mu'alliman wa murabbiyan. Nabi merupakan seorang guru dan seorang murabbi, pendidik. Ya, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sebagaimana kami utuskan pada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, membacakan pada kamu ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, wa yuzakkikum, bersihkan hati kamu, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajar kamu kitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajar kamu sesuatu yang kamu tak mengetahui. Okey, ini fungsi Nabi, mengajar kita tentang Allah Ta'ala. Baik. Daripada Muawiyah bin Hakim As-Sulami, qala wa abi wa ummi Rasulullah ma ra'aitu mu'alliman ahsan ta'liman wala ta'diban minhu. Ini kata Muawiyah, dia kata apa? Demi bapaku dan ibuku, Rasulullah SAW merupakan seseorang yang tidak pernah aku melihat. Dia merupakan seorang guru yang lebih baik pengajarannya dan ta'dibnya daripadanya. Maknanya Rasulullah paling baik pengajaran dan pengadabannya, pengajarannya lah. Okey. Baik, Al-Quran Al-Karim juga memberi isyaratkan, menunjukkan tentang ta'allum ma'rifah, belajar. Ta'allum ni belajar, ma'rifah ni mengetahui dengan 2 manhaj, 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah manhaj wahyu. Wahyu ni maksudnya turun firman Allah, kita ikut. Perintah Rasulullah, kita ikut, tu wahyu. Yang kedua, manhaj tarjibah wa bahsal fil kauni. Ini manhaj yang kedua ni, kaedah yang kedua, iaitu kaedah mengamati sesuatu atau eksperimen, kaji sesuatu daripada kejadian yang ada, dan berdasarkan kajian tu kita dapat ilmu. 2 kaedah ini untuk mengenal Allah SWT. Sebab itu kita boleh belajar tauhid, kita kena dalil naqli iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga kena ada dalil aqli iaitu dalil akal kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Okey. Contoh ayat tentang dalil akal, inilah surah Fussilat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sadaqallahu azim. Sanurikum, kami akan berikan, nampakkan, jelaskan kepada kami, kepada kamu, kepada mereka,
tanda-tanda kebesaran kami fi afaq, di langit, di ufuk, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, hatta sehingga didatangkan pada mereka, diterangkan pada mereka bahawa Allah itu hak, Allah itu benar. Mana kita belajar sampai kita kenal Allah Ta'ala. Okey, ini hubungan di antara ilmu dan iman. Okey. Seterusnya, matlamat khusus mempelajari tauhid. Kenapa kita belajar tauhid? Yang pertama, tanmiyatul fitratul iman billah wahdah. Tanmiyah ni membangkitkan fitrah keimanan dengan Allah Ta'ala yang esa. Ta'rif sifat asma'ul husna, mengenal sifat-sifatnya dan nama-nama Allah yang baik, ya, melalui akidah daripada kitab dan sunnah. Yang kedua, tahsin al-fardul muslim min awal umrihi, menjaga individu muslim daripada awal umurnya hatta la yanzaliqa, sehingga tidak tergelincir fi tayarat al-fikri al-khadi'ah, kepada atau dalam aliran-aliran pemikiran yang menipu atau yang salah, yang sesat. Au khurafatul jamihah, ataupun perkara khurafat yang merosakkan. Au syaqqul qatil au taqlid amma, ataupun keraguan yang boleh membunuh, ataupun taklid yang membuta tuli. Au falsafatul kadhibah, ataupun falsafah, teori-teori yang tipu, yang dusta. Au ara basyari al-hadamah, atau pandangan-pandangan manusia yang membinasakan. Jadi iman atau akidah ni menjaga kita. Yang ketiga, takwin maqdarah difa' an akidah Islamiyah. Menjadikan satu kadar atau ketentuan untuk menjaga akidah Islam ni. Difa' ni defend lah, menjaga akidah Islam daripada siapa? Zaiq, inhiraf, ilhad, ni semua perkara-perkara tidak baik lah, ya. Inhiraf, kesesatan, keraguan, ya. Mulhid, ilhad ni tidak percaya Tuhan, ya, dengan hujah-hujah yang apa, qati', ni qati', bukan sati', qati', hujah yang kukuh, ya. Yang keempat, tarbiyatul fard ala hubbillah, mendidik individu supaya kasihkan Allah dan kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan qada' ala asabiyah, dan tidak mengikut asabiyah. Ini asabiyah susah sikit ni, ya. Kita kasihkan Allah dan tidak asabiyah pada suatu perkara. Okey. Kemudian yang kelima, tawdih arkan iman jami'ah, menjelaskan rukun iman keseluruhannya. Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya. Okey. Itu matlamat kita belajar. Sambung lagi. Rabitul aqidah bil waqi' al-hayat wa suluk insan. Menghubungkan akidah dengan realiti kehidupan dan sifat manusia. Ya, kita hubungkanlah hidup kita ni kerana Allah Ta'ala. Yang ketujuh, ijad al-itma'nani wa sukun nafsi bil iman ladai nasyiah. Menjadikan ketenangan dan sukun nafsi ni, tenang hati jugalah, dengan iman di kalangan nasyiah. Nasyiah maksudnya orang yang baru mengenal Islam. Agak-agak kita ni lama Islam, dah kenal Islam ke belum? Kita kena tanya balik diri kita ni. Adakah kita dah kenal Allah Ta'ala selama kita hidup 20 tahun contohnya, ataupun 30 tahun, saya 40 tahun, adakah kita dah kenal Allah Ta'ala? Jadi bu'da 'anil hayrah wal qalaq wal ittirab. Jauh daripada hayrah. Hayrah ni satu kehairanan, tak tahu apa, hairan. Qalaq, kerisauan, ittirab, kegoncangan hati, ya. Ragu-ragu dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Jauhkan daripada perkara ini. Yang ke-8, ta'kid ala anal haq tasyri' lillah wahdah. Meneguhkan bahawa hak pensyariatan ni hanya bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk memberi syariat, untuk kita laksanakan hukumnya dan sebagainya. Baik. Setakat ni ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, semua okey, steady lagi ni. Okey, ni saya pun tak tahu, saya tak nampak. Allah je yang nampak. Ada yang tengah atas motor ke? Tak ada kan? Mana buat Grab ke, Foodpanda ke? Baik, kita masuk tarikh ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Ya. Apa yang dikatakan ma'rifatullah ni? Kenal Allah Ta'ala. Jadi kita nak kenal apa? Jadi maksud ma'rifatullah iaitu murad bi ma'rifatillah, ma'rifatus sifatihi. Kita kenal Allah ni maksud kita kenal sifat-sifatnya. Sebab kita tak boleh nampak Allah Ta'ala. Kita hanya boleh nampak Allah Ta'ala dalam syurga. Jadi syurga Firdaus di hari akhirat. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ya.
Jadi melalui apa kita nak kenal Allah Ta'ala? Yang pertama melalui sifat-sifatnya. Wala ma'rifatu haqiqatu zat. Kita tak boleh kenal zat Allah Ta'ala. Ya, Allah ni ada zat, ada sifat. Zat Allah tu tak nampak dengan mata kita ni. Ya, makhluk ni tak mampu untuk melihatnya. Tak boleh. Ya, sebab dia tak sama dengan makhluk. Jadi annaha laisa minal wajibat. Untuk mengenal, melihat zat ni bukan kewajipan, tapi mengenal melalui sifat-sifatnya itu wajib. Ya. Fadlan ala kauniha min awwaliha. Maknanya satu kelebihan daripada kejadiannya daripada awal dia. Ya, maksudnya kita kena lihat daripada kelebihan-kelebihan kejadian yang Allah yang buat. Contohnya alam, bumi, manusia itu maknanya itu yang Allah ciptakan. Kita lihat itu, kita kenal Allah Ta'ala, Allah Maha Hebat. Bala'turafu li ahad, bahkan tidak diketahui oleh seorang pun, walau irtafa' darajatih, walaupun diangkat darajatnya. Ya, contohnya Rasulullah SAW pun tak dapat melihat Allah Ta'ala. Ya. Walaupun diangkat darajatnya. Wa in amkanat ma'rifatu aqlan, yang tidak dapat ditempatkan di sudut akal, yang tak mampu difikirkan oleh akal. Wal asahu, yang paling sah, yang paling tepat, annaha la tajuz akal kama la tajuz syar'an. Untuk melihat zat Allah Ta'ala ni tidaklah diharuskan secara akal sebagaimana tidak diharuskan secara syarak. Yang diharuskan, yang dibolehkan syarak, yang wajib pada syarak ialah beriman pada Allah Ta'ala. Inilah perkara sam'iyat. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Kubra. Baik. Baik, dalam hadis ini berkaitan dengan mengenal Allah. Inna Allah ihtajaba 'anil basair kama ihtajaba 'anil absar. Sesungguhnya Allah Ta'ala ihtajaba, dihijab, ditutup daripada pandangan-pandangan sama banyak pandangan sebagaimana dihijab daripada absar. Absar ni pandangan juga, pandangan mata. Tak boleh. Wa innal mala'ul a'la yatlubunahu kama talbunahu. Sesungguhnya ketinggian mala'ul a'la, tempat yang tinggi yang dituntut baginya sebagaimana kamu tuntut baginya. Dia maksudnya kedudukan Allah tu sangat tinggi dan sebagaimana yang kita fahami bahawa Allah itu tempat yang paling tinggi. Bukan bertempat tapi maksudnya Allah itu paling hebat lah. Begitu ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Nabi? Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Maknanya apa yang Allah jadikan, makhluk-makhluk ni. Jangan kamu fikirkan tentang Allah itu. Zat Allah tu, jangan. Fa innahu, kerana sesungguhnya la tuhitu, dia tidak dapat dikuasai dengan pemikiran atau akal. Akal manusia terbatas. Jadi para salafus salih ditanya tentang bagaimana kenal Allah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq ni ditanya tentang bima arafta rabbaka. Dengan apa kamu kenal Tuhanmu, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Jadi Abu Bakar sebut, araftu rabbi bi rabbi, walaula rabbi ma araftu bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, kalaulah tak ada Tuhanku, aku tak akan kenal Tuhanku. Itu jawapan dia. Ya. Maknanya Abu Bakar dikenal Allah ni melalui ayat-ayat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah, yang disampaikan kepadanya. Ya. Faqila lahu, dikatakan, hal yata'ti lil bashar yadriku. Adakah didatangkan bagi manusia untuk mengetahuinya? Lalu Abu Bakar sebut al-ajzu an idrak. Ya. Yang lemah itu ialah tentang pengetahuan, itu pengetahuan tu. Yang lemah tentang pengetahuan tu ialah pengetahuan tu lah. Ilmu kita ni lemah, tak mampu nak sampai kepada tentang perkara-perkara gaib lagi ya. Contohnya hanya berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini yang bawah ni kata-kata Ali bin Abi Thalib ya. Amalan ni kata Ali bin Thalib. Baik. Ini kata-kata yang lain bila para ulama ditanya tentang Allah Taala. Bila dia tanya fa in sa'alta an asma'ihi, bila dia tanya tentang nama-nama Allah Taala, jadi ulama jawab terus firman Allah Taala, bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna. Bila ditanya tentang sifatnya, jawapannya kul huwallahu ahad sampai habis surah. Dia tanya tentang kata-kata Allah Ta'ala, ni jawapan ya. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dia tanya tentang perbuatan Allah, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ditanya tentang sifat Allah Ta'ala,
wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ditanya tentang zat Allah Taala, jawapannya laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul alim. Ini para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, kata-katanya ayat Quran dan hadis. Sebab itu pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, hadis ini dilarang untuk ditulis, dibukukan, hanya Al-Quran sahaja. Sebab kata-kata yang berkisar di kalangan mereka hanya Quran hadis sahaja. Takut bercampur antara Quran hadis, maka Rasulullah perintah untuk tulis, kumpulkan Quran, dan tidak diperintahkan untuk kumpulkan hadis. Ini antara sebabnya lah. Baik. Kemudian kita masuk tarbiyah imaniyah. Tarbiyah keimanan ya. Ini saya ambil dalam kitab Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Awlad ya. Baik, limaza yahtaj insan tarbiyat imaniyah? Kenapa kita memerlukan atau manusia memerlukan pada pendidikan keimanan? Jawapannya di sini. Li'anna al-walad irtibat Islam bil aqidah, bil Islam al-aqidatan. Kerana seorang anak atau individu itu dia dihubungkan Islam itu dengan akidah. Islam itu dengan kepercayaan pada Allah Taala. Irtibat bihi ibadah, dihubungkan juga Islam itu dengan ibadah. Perhambaan ya, kita solat, zakat, puasa, haji, itulah. Irtibat bihi khuluqan, dihubungkan juga Islam itu dengan akhlak. Irtibat bihi nizaman wa tashri'an, dihubungkan Islam itu dengan undang-undang dan persyariatan. Irtibat bihi amalan wa tadbiqan, dihubungkan juga Islam itu dengan amalan dan pelaksanaan. Irtibat bihi jihadan wa da'watan, dihubungkan juga dengan jihad dan dakwah. Irtibat bihi dinan wa daulatan, agama dan negara. Irtibat bihi musfahan wa saifan, dihubungkan juga dengan lembaran-lembaran yang ini belajar dan perang, pedang, mana perang. Irtibat bihi fikratan wa saqafatan, dihubungkan Islam itu dengan pemikiran dan tamadun. Ini pandangan Allah Nasir Ulwan tentang kepentingan belajar iman ini. Baik. Dihubungkan sejak bila? Ini ya. Bila kalau kita ni orang yang beriman, guru, bila ditanya bila kita mula nak mengajar anak-anak kecil ni beriman pada Allah Taala, ya, jawapannya ialah ya ratabatu munzu ta'qiluhu, mula dia berakal, maksudnya dia boleh membezakan di antara perkara baik dan buruk, mumayyiz istilahnya, maka diajarkan rukun iman yang 6. Sebab itu bukan mula sekolah rendah, dia mula mungkin 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun dah berakal lah, 3 tahun, dan memayat 4 tahun dah boleh ajar terus. Wal haqaiq ghaibiyah, perkara-perkara gaib, syurga, neraka, malaikat, apa lagi? Wa bikul ma thabita yaqinan, dan segala ini mesti disabitkan dengan keyakinan. An tariq khabar sadiq, melalui jalan khabar sadiq. Khabar sadiq ialah Al-Quran dan hadis yang sifat mutawatir. Min i'tiqadiyah wal ghaibiyah, daripada perkara keyakinan dan perkara gaib. Okey. Jadi bina ala hadzal wajib ala murabbi. Jadi dasarkan perkara ini wajib bagi seorang guru. Kita lah guru kan, semua jadi guru ni. Ayarghisa fi walad haqiqat iman billah, menanam dalam hati pelajar ni tentang hakikat beriman kepada Allah Taala, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan rasul, qada qadar, iman dua malaikat, azab kubur dan sebagainya, perkara akhirat dan hisab syurga, neraka dan semua perkara gaib. Okey. Baik, setakat ni ada soalan? Ada Ustaz. Tak ada. Jelas Ustaz. Jelas Ada. Kalau tak ada, minggu depan kita buat ujian terus. Ada Ustaz. Apa soalannya? Ustaz, masa Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha tu dia nampak zat Allah ke atau tak, wajah dia Allah? tak nampak zat. Dia tak nampak zat. Oh, ada hijab juga lah. Ada hijab dan Allah Rasul menerima wahyu di sana. Oh, faham. Ada ulama yang mutabar kata bukan Allah berada di situ. Allah ni tak bertempat. Ya. Dan sifatkan kita gambarkan kita Rasulullah pergi satu tempat yang tinggi, di mahal tinggi, di singgah sana contohnya, dia terima satu tak, bukan begitu. Nah. Ya, tujuan Isra' dan Mi'raj tu ada tujuan yang lain Allah berikan. Ya. Ada hikmah dia. Gitu ya. Yeah. Okey. Sebab bila kita pergi, siapa yang pernah pergi umrah, pergi Saudi dan sebagainya kan,
dia bawa balik dari kitab free kan, kitab free, siapa pandai baca kan. Jadi banyak ayat-ayat itu, ada satu hadis banyak dikatakan bahawa kata Allah ni di langit kerana apa, ada satu hadis Rasulullah SAW dia kata begini, sebab ada seorang sahabiah, maknanya sahabat perempuan tanya pada Rasulullah SAW berkaitan macam mana nak berdoa. Jadi dalam tu Rami sebut angkat tangan ke atas, angkat tangan ke atas lah. Sebab hadis berkaitan dengan cara angkat tangan berdoa ni ada lebih 100 hadis, ya. Tapi ada orang yang mentafsirkan hadis tu menunjukkan bahawa Allah tu di atas, bukan. Adab kita berdoa angkat tangan. Tapi di mana Allah? Wallahu alam. Allah tak bertempat. Ya, sebab bila Allah bertempat, bermaksud Allah ini makhluk. Nah, Allah tak sama dengan makhluk. Jangan samakan gitu ya. Jadi bagaimana? Wallahu alam. Ya. Baik. Aliran kefahaman berkaitan ini sebenarnya kalau tengok dalam kurikulum dia bermula pada tahun 1996. Saya SPM sama-sama 5 sampai 2016. Lepas 2016 dia dalam kurikulum KBSM, KBSR Lepas 2016 dia dah ubah dah konsep ni. Dia dah tak ada dah. Ya. Lama tu. Berapa tahun? 20 tahun di situ. Itu 20 tahun. Baik, kita pergi pada aham iaitu tarbiyah imaniyah. Apa kepentingan tarbiyah imaniyah? Yang pertama, iman huwa afdhul amal. Iman adalah sebaik-baik amalan. Ya, iman ni semua sebaik-baik amalan. Walaupun iman dalam hati, dia amalan-amalan hati. Ya. Bila ditanya kepada Allah Rasulullah SAW, ayu amal afdal? Apakah amalan lebih baik? Iman billah. Bila ditanya lagi, summa madza? Kemudian apa? Jihad fisabilillah. Kemudian apa lagi? Ditanya lagi Rasulullah hajjal mabrur. Yang pertama iman kepada Allah Ta'ala, yang kedua jihad fisabilillah, yang ketiga haji yang mabrur. Tapi ada dalam riwayat lain, iman kepada Allah Ta'ala, yang kedua birrul walidain, ada juga buat baik pada ibu bapa ya. Lihat pada hadis-hadis tertentu. Perkara yang kedua kepentingannya al-iman manatun najat yaumul qiyamah. Satu tempat pelepasan daripada api neraka. Ya. Ataupun satu tempat pelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Baik. Sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak akan beriman sehingga kamu tidak kasih. Au la adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum ifshu salam bainakum. Ataupun adakah aku yang menunjukkan kepada kamu sesuatu perbuatan yang kamu lakukan kamu akan saling berkasih sayang. Ya, sebab tadi tak ada kasih sayang, tak ada iman, tak ada masuk syurga. Jadi Nabi ajar afshus salam bainakum, bagi salam di kalangan kamu. Maknanya ini perintah untuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang ketiga, tafawatul nas fi yaumil qiyamah ala asas iman. Berbagai-bagai kedudukan manusia pada hari kiamat nanti melalui asas iman dia. Ada yang tinggi, ada yang rendah, syurga pertama, syurga kedua, syurga ketiga, ada yang tak ada iman masuk neraka, gitulah. Ya, hadza yatafawatu min medan ila medan, daripada satu medan ke satu medan, satu tempat ke satu tempat. Contohnya ahli jannah, ahli syurga, yatafawatuna fiha fima bainahum min darajat. Ahli syurga pun ada berbagai-bagai peringkat, ni ikut iman mereka berdasarkan darajat mereka ni. Begitu juga dengan ahli neraka. Baik, yang keempat, iman huwa asas wa asal fi tarbiyah islamiyah. Iman asas dan perkara asal dalam pendidikan Islam. Yang kelima, kuatul iman azamul hajizun bainal mar'i bainal mawaqi' al-haram wal ma'asi. Kekuatan iman ini sebesar-besar pemisah, penghalang daripada seorang itu daripada melakukan perkara haram dan maksiat. Ya, iman saja. Ambil dari hadis ni. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hatta yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina itu apabila ketika mana zina dia kerana orang beriman. Mana jika dia beriman dia takkan berzina. Itu binting dari melakukan maksiat kepada Allah Taala. Okey. Termasuk muhtawiyat tarbiyah akidah Islam fil Quran wa Sunnah. Ya, ini berkaitan dengan kandungan-kandungan ayat akidah dalam Quran dan Sunnah. Saya ambil satu ayat saja. Terlalu banyak ayat tentang akidah ni. Saya ambil satu ayat saja berkaitan dengan surah Luqman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Sadaqallahu 'azim.
Bila dikatakan Luqman pada anaknya, yang mengingati, memberi nasihat, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Baik, kita ingat tafsir dia, panjang sikit. Baik, saya merah je. Yang pertama makna ya bunayya tu ya, syakiran, menjadikan rasa syukur dalam dirinya ketika menjadikannya dan peringatan untuk orang lain. Ya. Jadi Luqman ni, dia nasihat untuk diri dia dan nasihat untuk orang lain, untuk anak dia. Tanda dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita ni kalau guru, tanda kita syukur pada ilmu kita, kita kena sampaikan pada orang lain. Betul lah. Ya. Jadi di anna ulul martabal insan, kerana ketinggian martabat manusia itu menjadikan kamilan fi nafsi, dia sempurna dalam dirinya dan juga menyempurnakan orang lain. Tugas guru tu mulia lah ya. Sebab itu tugas guru mulia, dia tak sama dengan tugas-tugas lain ya. Baik, kemudian anishkur, anishkur ni syukurlah. Jadi irsyad ibnihi liya'lam annahu minhu fadlatun nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pada anaknya itu untuk mengajar daripada apa yang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara akidah kepada umatnya. Maksudnya. Kemudian amma tahmilu masyaqqah fi ta'lim abad fala. Adapun kalau dia menanggung satu kesukaran dalam pengajaran, dijauhkan daripadanya ya. Summa innahu fi wa'zi bada bil aham. Kemudian sesungguhnya dia beri peringatan, semula peringatan dimulakan yang perkara yang paling penting. Apa dia? Al-man'u minal isyrak. Larangan, tegahan daripada syirik. Ini paling penting. Ya, maknanya tidak terkeluar daripada agama Islam. Inna syirka la zulmun azim. Ini konteks dalam Al-Quran berkaitan dengan akidah. Ya, contohnya lah. Ini banyak lagi dalam ni. Okey. Kita lihat siapa itu Luqman. Luqman ni namanya Luqman bin Unaqa bin Sadun. Nama anaknya diriwayatkan Saran. Ya, namanya lah hikayat Imam Suhaili. Ya, ini nama ni lah riwayat. Ada dikatakan Luqman ni Nabi. Ya. Ada kan Luqman ni Hakim, orang berhikmah. Ya, dalam riwayat yang lain Allah tawarkan dua pilihan pada Luqman supaya menjadi Nabi ataupun Hakim. Jadi Luqman memilih Al-Hakim, ya, orang yang berhikmah. Baik, ini kita lihat pula dari sudut sunnah ya. Tarbiyah imaniyah dari sunnah. Baik, maksud tarbiyah imaniyah ini iaitu rabatul walad. Ini saya tadilah menghubungkan seorang anak atau individu ketika dia berakal dengan usul iman, rukun iman. Wa ta'widuhu, bila dia dah biasa, dah faham pula rukun Islam ya. Maksudnya iman dulu, bila dia dah biasa dengan iman, ajar dia rukun Islam pula. Kemudian barulah kita ajar dia membezakan kelebihan-kelebihan daripada prinsip-prinsip syariah yang dalam sikit. Ini dalam tarbiyah imaniyah ya. Usul iman tu apa? Ni ada hakikat iman, perkara gaib, beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat, kitab, semua beriman. Ya. Baik. Ya, ini pula merupakan saranan kepada guru bila mendidik pelajar ini, dia mesti diberikan kefahaman dari sudut tarbiyah imaniyah atas asas pengajaran Islam. Apa dia? Dia mesti hubungkan Islam dengan akidah, ibadah, manhaj yang saya sebut tadilah. Ya. Okey, tak ada apa ni. Baik. Ada beberapa dalil hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara-perkara keimanan. Dalam riwayat Imam Hakim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah SAW qala, "Iftahu ala sibyanikum awal kalimah bila ilaha illallah." Bukalah mulut bayi-bayi kamu dengan perkataan yang pertama iaitu la ilaha illallah. Okey. Tujuan untuk apa? Tujuannya untuk menjadikan kalimah tauhid dan syiar tauhid itu masuk Islam itu pada awal mula
mula Zakat sekali Ustaz. didengar oleh bayi tadi atau anak tadi. Dan fasih lisannya Ustaz tu sekat-sekat. Ustaz, okey, kita sambung balik. Dia ada call in dia, sebab tu ada gangguan sikit sorry Okey, nak ulang yang mana ni? Yang bayi Ustaz. Mulakan Bayi. kalimah dengan la ilaha illallah. Yang bayi bayi oh ni Slide ni bawah lagi. okey lah. 27. Poin Dah. pertama. Berdasarkan hadis Nabi ni iftahu ala sibyanikum min awal kalimah bila ilaha illallah. Maksudnya bukalah mulut bayi-bayi kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu bila anak lahir je kita kena dengar kalimah la ilaha illallah. Ataupun bukan suruh bayi tu cakap la ilaha illallah, kita azankan dia, iqamahkan dia. Jadi rasanya ialah kalimah tauhid ini dan syiar masuk Islam ini perkara yang pertama yang didengar oleh bayi ataupun anak-anak ni. Dan awal pertama yang untuk memfasahahkan, melancarkan lidahnya, sebab itu kita tahnik Dan perkara pertama yang dihubungkan dengan kalimah dan lafaz. Perkara pertama yang didengar kaitan lafaz kalimah la ilaha illallah. Okey. Perkara yang kedua mengenalkannya dengan perkara halal dan haram apabila dia berakal. Ta'rifu awal ma ya'qilu ahkam al-halal wal haram. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada Ibn Abbas, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa'maru awladakum bil imtithal awamir wasyinabil nawahi fadzalika wiqayatun lahum walakum minan nar. Idzalika bukan dal, zal. I'malu, beramallah kamu. Amalan, beramallah kamu dengan taatkan Allah Ta'ala dan bertakwalah, takutlah daripada membuat maksiat kepada Allah Ta'ala dan perintahlah anak-anak kamu dengan melakukan perkara-perkara suruhan dan menjauhi perkara-perkara larangan. Maka yang demikian itu penjagaan bagi kamu dan bagi mereka dan bagi kamu daripada api neraka. Okay, ini perintah. Bila berakal dia, ajar dia halal dan haram. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tak boleh. Hatta, rahsianya ialah hatta yafta walad ainaihi munzu nasya'atahu ala awamirillah. Sehingga anak-anak atau pelajar kita ni terbuka mata mereka itu sejak kecil lagi, permulaan lagi kepada perintah Allah Ta'ala. Faridun ni, Islam. Faridun ala imtithaliha, sebagai satu kefarduan kalau dia melakukannya, wa ala ijtinab nawahihi,
menjauhkan daripada larangannya, fayadribu ala i'tibar anhu, dan dorongan untuk menjauhkan daripada perkara-perkara tadi. Jauhkan satu dan dorong dia untuk jauhkan daripada perkara maksiat, perkara yang haram. Perkara yang ketiga, dalam sunnah Nabi SAW, perintah untuk beribadah pada umur 7 tahun. Hadis Rasulullah SAW, muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa fariqu bainahum fil madaji', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, perintahkan anak-anak kamu dengan solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka ketika mana mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Ya. Fariqu bainahum fil madaji'. 10 tahun, pisahkan tempat tidur dan pukul. Pukul maknanya denda lah ni. Ya. Cari hikmah. Yuqasu ala salat tarwid ala ba'd ayam saum. Idza kana al-walad yatiqu wa ta'ul had idza kana abu yastati'. Ya. Kadar solat itu yang difardukan ya, atas beberapa hari, dan hari puasa juga sama apabila kanak itu mampu ya. Idza ayyamu saum, puasa idza kana walad yatiq, dia mampu puasalah. Ni kanak yang tak balik lagi ni, membayis baru ni, jadi kalau dia mampu puasa, puasa ya. Dan menunaikan haji apabila bapanya mampu, bawa dia pergi haji kalau dia mampu, kalau tak tunggulah. Baik, rahsianya hatta yata'alamu ahkam, sehingga mereka mengetahui, mempelajari hukum-hukum ibadah sejak kecil lagi dan membiasakan melakukan ibadah. Ya'tad, ada ya'tad membiasakan melakukannya, wa qiyam melaksanakannya, munzu na'umatul asfar, semenjak apa ni, na'ud asfar ni istilah yang kata sebesar tapak tangan ni ya, kecil lagi tu ya, sehingga yatarabba kadzalika ala ta'at, sehingga dia dididik demikian kepada mentaati Allah dan melaksanakan hak Allah dan berharap pada Allah Ta'ala. Perkara yang seterusnya dalam hadis berkaitan dengan mengadabkan ataupun mendidik murid ini supaya kasih Rasul, ahli bait dan membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, adibu auladakum ala salasi khisal. Adabkan, didiklah anak-anak kamu, pelajar kamu pada 3 sifat. Hubbun nabiyikum, kasihkan nabi kamu. Hubbu ahli baitihi, dan kasihkan ahli keluarga Rasulullah. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Fa innal hamatul Quran fi zilli arshillah yamuzazilla illa zillahu wa ma'ambiyaihi wa asfiyaihi. Sesiapa yang menjaga Al-Quran, maka di dalam naungan arasy Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala bersama para nabi-nabinya dan para wali-walinya atau orang-orang soleh. Jadi Quran ni penting juga ya. Rahsianya, hatta yata'asi aulad bisir awalin, sehingga anak-anak itu akan membiasakan dengan perjalanan para awalin, orang-orang awal dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ya, harakatan, dengan gerakan ataupun sifat mereka, wa butulat wa jihadan, dengan bersungguh-sungguh dan berjihad ya, buat amal ni bersungguh-sungguh. Hatta yatarabbatuna bi tarikh syu'uran wa izzatan wa fakharan, sehingga mereka dihubungkan dengan sejarah mereka ini, sejarah kasihkan Nabi, kasihkan ahli keluarga Nabi, khulafa ar-rasyidin ya, dengan rasa perasaan dan kehebatan dan rasa bangga, fakharan, bangga. Wa hatta yatarabbatu bil Quran, sehingga dikaitkan, dihubungkan dengan Quran sebagai ruh, manhaj dan tilawah. Ruh Al-Quran itu diambil, kaedah Quran diambil, dan bacaan Quran pun diambil. Okay. Okay. Yang bawah ni ialah sebaik-baik guru mendidik anak mereka pada asas-asas ini yang tadilah disebut tadi, dan beribadah bersama mereka. Guru kena buat juga. Buat dulu baru boleh ajar. Begitulah kaedahnya. Untuk mengapa? Liyamanuna salamah hakim. Untuk menjamin keselamatan akidah mereka daripada penipuan, ihtiraf ni apa? Kesesatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Selesai. Okey, ada soalan sekarang ni?
Ada tak ada ni orang ni? Ada ni kot. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada Tengah-tengah soalan ni. Tengah apa? tengah tulis Ustaz cakap tadi. Okay. Itu secara ringkas lah. Minggu depan baru kita masuk Al-Iman Billah. Al-Iman Billah ni agak kritikal sikit, kena faham betul-betul. Ini baru mukadimah sikit lah. Bila dah faham Al-Iman Billah, Iman Malaikat tu mudah sikit. Ya, kita nak faham Iman Billah tu, nanti dia akan kaitan dengan qada dan qadar ni. Tak faham Iman Billah, dia tak faham dengan qada qadar. Allahu alam. Ada soalan ke? 11.30 ni, rasanya cukup dah ni. Lama sangat dah ni. Saya Ustaz. Ya, sila. Siapa nak tanya? Syah. Saya. Ya. Saya Aisyah. Saya nak tanya yang muhtawiyat tarbiyah akidah tu, kan dalam bentuk, dia ada dua, dalam bentuk Quran dan sunnah kan Ustaz? Ya. Quran tu dalam surah Al-Luqman dengan As-Sunnah tu. Kalau macam contoh soalan, contohlah dalam bentuk soalan tu muhtawiyat, kita boleh jawab dua-dua ke Ustaz? Kalau minta dia umum, jawablah dua-dua. Kalau sekata Quran saja, ambillah tu surah Luqman tu. Kalau ada bacaan yang lain, ambil bacaan lain tak apa. Cuma nyatakan daripada surah apa. Tak salah, sebab dalam Quran ni kebanyakannya kisah berkaitan dengan akidah. Sama ada dalam bentuk sirah, pengkisahan, perkhabaran ataupun bentuk hukum. Tak ada masalah. Ini saya ambil sebagai contoh je. Sebagai contoh je. Tak ada masalah. Okey. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, sekadar tu dululah insya-Allah. Okey, kalau tak ada soalan sekadar tu dulu. Ya. Apa maksud Al-Ishraq? Ayat slide ke-31 saya tertinggal tadi. Al-Ishraq, syirik. Apa dia? Syirik, menyekutukan Allah. Syirik. Menyekutukan Allah, Okey, syirik. Okey. Okey, itu sajalah kot. Ya. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ini saya akan upload dah video ni insya-Allah. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisan muslimin wa muslimat fastaghfiruh wa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah, ila liqa. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Apaan? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sila keluar sila.